صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadil Saudara Pengurusi Majlis Ustaz Abu Yamin, yang saya kasihi, lagi kita alu-alu dan meraihkan pada pagi ini tentang undangan selaku perasmi bagi muktamar tahunan Dewan Ulama PAS Melaka kali yang ke-47, Al-Fadil Ustazuna yang berbahagia Profesor Dr. Kamaruzzaman bin Yusuf, jazakumullah khairan katsiran atas kesudian Al-Fadil Profesor Dr. untuk hadir merasmikan muktamar pada pagi ini. Al-Fadil Profesor Dr. adalah merupakan ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS Pusat dan juga pengurusi kepada Lajnah Antarabangsa Dewan Ulama PAS Pusat. Yang saya kasihi seluruh ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS Pusat, Al-Fadil Ustazuna Ustaz Imran, dan juga seluruh sahabat-sahabat yang bersama-sama pada pagi ini. Yang saya kasihi Al-Fadil Ketua Dewan Pemuda, Al-Fadil Ustaz Bilal, Haji Bilal, yang dapat bersama pada pagi ini. Al-Fadil Ustaz Najib Qasim yang dapat bersama pada pagi ini, dan seluruh perwakilan bagi kawasan Dewan Ulama kawasan. Dan yang saya kasihi, tidak lupa untuk disebutkan Al-Fadil pengurusi tetap dan timbalannya, seluruh pemerhati yang lagi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita meneruskan lagi agenda perjuangan PAS dan Dewan Ulama PAS Negeri Melaka. Kita mengadakan mesyuarat muktamar sebagaimana yang menjadi kewajipan kepada seluruh ahli PAS. Di dalam kesempatan ini saya ingin mengulangi beberapa perkara agar kita kembali merasa bersemangat dan kokoh di dalam perjuangan Islam ini. Cabaran yang pelbagai, yang berterusan, kadang-kadang melemahkan semangat. Maka memperingati kembali akan kewajipan kita di dalam perjuangan Islam ini perlu agar kita tahu di mana kita dan apa peranan kita dan tanggungjawab kita yang belum selesai sebelum kita bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berada dalam suatu jamaah Islam bukan semata-mata menjadi anggota jamaah. Berada dalam suatu jamaah Islam bukan semata-mata membawa kad yang bernama ahli kepada Parti Islam se-Malaysia. Berada di dalam jamaah Islam bukan bermakna memegang jawatan-jawatan tertentu. Berada di dalam jamaah Islam, ia bermakna kita bergerak berdasarkan aqliyatul jama'i, minda dan mindset dan cara berfikir berasaskan kepada keputusan, arahan, keutamaan yang diletakkan oleh jamaah sebagai strategi perjuangan. Dan ini adalah sangat penting kerana Islam itu adalah merupakan dinullah yang tertegak bihadhil jamaah, dengan jamaah tersebut. Ia merupakan perkara yang sangat penting kerana kokoh dan penerimaan dan pendokongan terhadap Islam itu sangat terikat rapat biwujudi hadhil jamaah wa tarsikhihi bainal ummah, dengan wujudnya jamaah wa tarsikhiha bainal ummah dan pengukuhannya di kalangan ummah. Kesedaran ini merupakan pelajaran yang cukup difahami oleh generasi awal muslimin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Generasi awal Islam itu muncul dan dibentuk dengan aqliyatul jama'i. Mereka tidak pernah memahami Islam itu sebagai suatu agama yang hanya melibatkan kepada keperluan individu dan pribadi sahaja. Mereka memahami bahawa Islam itu adalah din yang menjadikan setiap Muslim itu perlu bergerak di dalam suatu jamaah bagi melaksanakan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kefahaman itulah yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan dengan suatu ingatan yang sangat jelas, binafyil Islam wa wujudil Islam inda adami wujudil jamaah, dengan menafikan kewujudan Islam itu sebagai din yang berdaulat dengan ketiadaannya jamaah. Fahadha amrun khatir, perkara yang amat kritikal yang perlu difahami kembali oleh umat di zaman yang penuh cabaran dan pancaroba yang menyerang Islam ini. Kerana itu beliau berkata, tidak ada Islam melainkan dengan jamaah. Tidak ada jamaah melainkan dengan kepimpinan. Dan tidak ada kepimpinan melainkan dengan ketaatan. Oleh kerana itu menjaga jamaah adalah sangat penting, agar ia selalu kokoh, bersedia melaksanakan agenda-agenda meneguhkan dakwah dan menegakkan din sehingga mencapai tujuan dan matlamat risalah Islam ini diturunkan oleh Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Lantaran itu seluruh ahli-ahli jamaah, terutamanya Dewan Ulama PAS Negeri Melaka, perlu menjaga jamaah
dan memastikan jamaah itu terus kokoh dan kesatuan ahli-ahlinya terus padu sehingga jamaah dan Dewan Ulama ini dapat bergerak mencapai kemajuan di dalam dakwah dan perjuangan khatwatun ba'dal khatwah, selangkah demi selangkah sehingga sampai kepada cita-cita Parti Islam se-Malaysia. Yang kedua, tanzim PAS. 4 sebab utama PAS ditubuhkan yang ditegaskan oleh para pengasas PAS, yang perlu difahami oleh setiap mereka yang bergabung kerana kesedaran akan kewajipan perjuangan ini dan bersama jamaah, yaitu yang pertama, meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Ini tujuan kita bersama PAS. Meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Yang kedua, menegakkan agama Allah. Menegakkan Islam sebagai ad-din yang syumul. Melaksanakan perintah-perintah Allah di peringkat daulah. Yang ketiga, menyatukan umat Islam di dalam satu wadah perjuangan berasaskan tali Allah. Termasuklah seluruh partai-partai di dakwah dari sudut dakwah siasi, agar mereka itu bergabung bersama dengan PAS dalam rangka menegakkan Islam. Suatu tugas yang sangat besar dan cabaran yang amat dahsyat. Yang keempat, mewujudkan jamaah umat Islam yang mengajak manusia kepada Islam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Di atas para yang umum dan rakyat seluruhnya bergabung dengan PAS dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah merupakan matlamat tanzim PAS yang rentetan diasaskan sebagai penerusan bagi perjuangan para anbiya dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan juga sebagaimana yang telah diteruskan dalam kerangka para khulafa'ur rasyidin dan juga para khalifah-khalifah Islam sehingga runtuhnya al-khilafah al-Uthmaniyah, dan kemudiannya muncul pertubuhan dan persatuan dan gerakan yang memikul tanggungjawab itu dalam bentuknya sebagai suatu jamaah dan organisasi, di mana di sebelah Nusantara ini, khususnya Malaysia, maka Parti Islam PAS memikul tanggungjawab untuk menggembeling tenaga umat bagi meneruskan perjuangan menyampaikan risalah Islam itu. Oleh itu, pada 26 November 1951, Warta Negara telah mensiarkan lahirnya Persatuan Islam Semelaya, sebuah parti siasah yang berdasarkan Islam telah lahir dalam persidangan alim ulama Semelaya. Lahirnya PAS daripada persidangan alim ulama Semelaya yang kedua. Desakan daripada para ulama yang tidak berpuas hati melihat kedudukan Islam yang terancam apabila timbul beberapa isu yang menggugat intima umat terhadap Islam. Isu natrah, isu loteri, dan beberapa isu yang lain. Ulama segera bertindak, segera mengambil langkah menyelamatkan Islam dan menyelamatkan intima umat kepada Islam. Sehingga lahirnya PAS pada tahun 1951. Yang ketiga,
kita pada hari ini sebagai suatu dewan ulama bergerak di bawah atau dalam wadah Parti Islam se-Malaysia, di dalam dewan ulama, kerana ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memungkinkan penglibatan kita itu di dalam kerangka Dewan Ulama PAS Negeri Melaka secara khusus dan di peringkat pusat secara umum. Kita perlu faham bahawa Dewan Ulama adalah merupakan jantung kepada Parti Islam se-Malaysia. Daripada persidangan ulama lahirnya PAS. Maka begitulah daripada rahim ulama lahirnya PAS. Dan dengan asuhan ulama, PAS yang dilahirkan itu akan terus berjalan di atas landasan yang betul. Lantaran itu, Dewan Ulama adalah dewan yang mempunyai kekuatan yang tersendiri. Dewan Ulama adalah dewan orang tua yang matang dan soleh. Kerana dulu ulama-ulama ni orang tua. Tok-tok guru pondok. Orang-orang alim. Ahli ibadah. Yang ilmunya sangat teguh dan mantap. Maka orang-orang tua ini menjadi lakaran kepada sifat Dewan Ulama itu. Yang kita orang-orang muda pada hari ini, kerana sistem pengajian yang singkat, masa yang terbatas, kita jadi ulama dalam usia yang muda. Kita perlu ingat kepada lakaran Dewan Ulama itu sebagai suatu dewan orang-orang tua yang soleh dan matang, agar Dewan Ulama itu terus mulia dan disegani dan dihormati umat, dan dipandang sebagai muwajjih yang mengarahkan arahan-arahan kepada umat dan diterima oleh mereka untuk istiqamah dan terus berintimak dengan yakin kepada Islam di atas jalan yang benar. Lantaran itu, Dewan Ulama mempunyai sifat-sifat syuyukh yang disebut sebagai hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Jadi orang muda pun walaupun dalam Dewan Ulama mesti berperangai orang tua. Jangan berperangai macam orang muda. Maka yang pertama perlu mempunyai ilmu dan khibrah. Orang tua dia ada ilmu yang mantap dan khibrah, pengalaman. Pengalaman tak dicapai dalam kitab. Pengalaman tak dicapai dengan sijil. Pengalaman dicapai dengan intimak dan istiqamah yang panjang dalam perjuangan Islam. Maka Dewan Ulama mesti selalu merujuk kepada orang-orang tua jamaah, kepada tuan-tuan guru yang berjuang di dalam PAS dan menjadikan mereka ikon-ikon yang sentiasa dihormati, dikasihi dan disanjungi, kerana mereka itulah yang melakarkan ruh kepada Dewan Ulama. Ilmu dan khibrah. Dan yang keduanya, ar-rifq wal hilm, bersifat lunak dan lemah lembut. Orang tua sifat dia lunak dan lemah lembut. Tidak kasar, tidak keras, tidak gelojoh, dan tidak bersifat memberontak dan melawan, melainkan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Oleh sebab itu, perlu ada sifat rifqu wal hilmu. Sifat rifqu wal hilmu ini sifat yang lahir daripada ibadah kepada Allah, daripada hati yang jernih, daripada ilmu yang teguh, sehingga akhirnya ketenangan dalam kebijaksanaan
ketenangan dalam melakukan perubahan, ketenangan dalam bertindak menegakkan Islam dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang lembut, dalam keadaan yang lunak. Dan yang ketiganya as-sabru wal hikmah, yaitu mempunyai sifat sabar yang sangat besar dan jauh, menanggung dugaan perjuangan dan cabaran-cabarannya, dan mempunyai hikmah, kebijaksanaan liwad'i syai' fi mahallihi, bagi meletakkan sesuatu itu dan langkah-langkah tepat pada tempatnya, hatta la yub'atsul fitnah aw la tub'atsul fitnah, sehingga tidak bangkit fitnah allati tuzalzil, yang menggegarkan jamaah dan merosakkan perjuangan Islam. Karena itu, dalam satu peristiwa yang menggambarkan tentang kebijaksanaan ulama itu, dalam perbualan putra Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam yang dianggap sebagai Khulafaur Rashidin, sebagai Khalifah Ar-Rashid yang kelima, di mana beliau ditanya oleh putranya, "Ya abati, ma laka la tunaffidhul umur?" Wahai ayahandaku, mengapa engkau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajipan-kewajipan bagi meluruskan rakyat? "Inni la araka ya abata," aku melihat engkau, wahai ayahandaku, "qad akharta umuran kathiratan," lewat, lembab, slow dalam melakukan beberapa perkara yang penting. "Kuntu ahsibuka," aku menilai dan aku memperhatikan akan dikau, "law wallaita sa'atan minan nahar," kalau engkau lewat walaupun satu detik di waktu siang dalam melaksanakan tugas, "ajaltuha," aku akan pastikan engkau akan melaksanakannya dengan segera. "Fa wallahi," demi Allah, "ma ubali," dalam menegakkan kebenaran," kata anak muda ni, "lau annal qudura ghallat," kalau cerik-cerik itu mendidih, mendidih, memasak diriku, wabika, dan memasak dirimu, fil haq, dalam menegakkan kebenaran. Beliau mengatakan mati pun tak apa dalam menegakkan kebenaran. Semangat anak muda. Faqala lahul walid, lalu dijawab oleh ayahandanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "La ta'jal ya bunayya," jangan terburu-buru wahai putraku. Ini sifat ulama. Ini sifat ulama. Ahlan, silakan. "Fa inna Allah dhammal khamra," sesungguhnya Allah mencela khamar, "fil Qur'ani marratain." Ini sifat ulama, ilmu menjadikan ulama matang. "Fa inna Allah dhammal khamra," sesungguhnya Allah menegur dan mencela akan arak, fil Qur'ani marratain, dalam Al-Quran 2 kali. "Wa harramaha fil thalithah," baru yang ketiga kali diharamkan oleh Allah. "Wa inni akhafu," sesungguhnya aku bimbang, "an ahmilan nasa 'alal haqqi jumlatan," bahawa aku mendesak manusia dan memaksa mereka melaksanakan kebenaran secara jumlatan, yaitu secara menyeluruh, sepukal, serentak. "Fayada'uhu jumlatan," maka mereka akhirnya melawan dan meninggalkan kebenaran itu serentak juga. Habis, ditinggalkan semua. "Wa yakunu min dha fitnatin," maka jadilah ianya daripada tindakan yang mengandungi fitnah di kalangan umat.
Ya bunayya, wahai putraku, innaka ala husnin qassamallahu lak wa fika ba'du ra'yin atau ra'yi ahli al-hadatsah. Sesungguhnya engkau berada dalam keadaan yang soleh, dalam keadaan yang baik, yang dikurniakan dan diberi Allah untukmu. Walau bagaimanapun jangan lupa di kalangan kamu ada sebahagian pendapat-pendapat anak-anak muda, pendapat orang-orang yang baru menerima Islam, yang mereka itu tidak akan merasa redha melainkan apabila aku melayan mereka dengan sedikit dan sebahagian daripada dunia. Oleh itu, sifat ulama adalah merupakan sifat yang khusus kepada mereka dengan sebab ilmu, dengan sebab ibadah, dengan sebab ketakwaan mereka. Maka mereka mempunyai ciri yang tertentu yang sangat diperlukan di dalam menjaga keselamatan sayrud dakwah wal jihad, perjalanan dakwah dan jihad. Yang terakhir, hari ini kita bermesyuarat sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menerangkan sifat golongan yang beriman. Sebab tu bila mesyuarat kita datang bukan kerana PAS panggil, bukan kerana dewan panggil. Kita datang kerana itu perintah Allah. Fanzur aina makanakum, di mana tempat kamu, fistijabati, dalam menyambut da'watillah, seruan Allah Subhanahu wa taala lakum. Ini adalah panggilan Allah. Maka kerana itu PAS mengadakan mesyuarat, dan kerana itu kita ahlinya datang dan hadir. Bukan mengambil sifat culas, mengabaikan tanggungjawab dan seruan Allah. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menyambut akan seruan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, mereka itu mendirikan salat dan urusan mereka itu diputuskan melalui mesyuarat di antara mereka, dan apa yang kami berikan kepada mereka itu mereka mengeluarkan infak darinya. Kata ulama, ay la yubrimu amran hatta yatashawaru fihi. Kata al-Imam Ibn Kathir, orang Islam ni la yubrimu amran, dia tak akan putuskan satu perkara, dia tak akan tetapkan satu keputusan, tindakan, hatta yatashawaru fihi, sehingga mereka bermesyuarat di dalam urusan itu. Itu sifat golongan yang beriman, dan ia menjadi manhaj yang diambil oleh Parti Islam se-Malaysia. Sebab itu kita bermesyuarat di peringkat cawangan, kita bermesyuarat di peringkat kawasan, kita bermesyuarat di peringkat dewan, kita bermesyuarat di peringkat negeri, perhubungan, dewan harian. Kita bermesyuarat pada setiap ketika untuk memastikan keputusan ala ma ridahu rabbuna, di atas apa yang diredai oleh Tuhan kita. Karena itu kita bermesyuarat pada pagi ini. Lantaran itu disebut dalam tafsir Al-Jalalain, tujuan mesyuarat itu yatasyawaruna fihi wa la yu'ajjilun, mereka sentiasa bermesyuarat dan mereka tidak sekali-kali bersifat terburu-buru. Ahli-ahli Dewan Ulama, semua yang hadir, barakallahu lakum, semoga saudara semua dirahmati Allah dan diberkati Allah di atas istiqamah yang berterusan bersama dengan perjuangan PAS ini. Dan alhamdulillah, marilah sama-sama kita mendengar ucapan perasmian daripada guru kita. Bagi orang lama, tak ada orang yang tak tahu nama Profesor Kayu. Murabbi, muwajjih yang telah mendidik ahli-ahli PAS, sehingga generasi muda yang ada ni adalah hasil tangan daripada didikan beliau yang sangat mencorakkan
perjuangan PAS dari konteks tarbiyah dan sebagainya. Kita bersyukur pada pagi ini beliau bersama-sama dengan kita, dan jazakumullah khairan sekali lagi kepada semua perwakilan dan pemerhati. Sekadar itulah sebagai kata-kata aluan yang dapat Ustaz sampaikan. Siru ala barakatillah, aqulu qawli hadza. Sebelum itu nak ucap terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk memastikan perjalanan dewan ini dan mesyuarat pada pagi ini berjalan lancar. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad